Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Dr. Iza Afifah dan rakan-rakan. Saya akan membentangkan bagaimana teori konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam konteks pembelajaran abad ke-21 iaitu bagi subjek HBEF 2103 Psikologi Pendidikan. Sebelum memulakan pembentangan, saya Fahriza binti Jimumadin, pelajar Fakulti Pendidikan Semester 1 bagi tahun 2024, Kota Kinabalu Learning Center. Saya akan membentangkan pengenalan ringkas konsep teori konstruktivisme. Menurut TAM 2000, konsep pembelajaran konstruktivisme mempunyai akar dalam falsafah, psikologi, sosiologi dan pendidikan. Dalam pendidikan, walaupun penting bagi para pendidik untuk memahami konstruktivisme, ia juga sama pentingnya untuk memahami implikasi pembelajaran ini terhadap pengajaran dan pengembangan profesional guru. Apakah maksud konstruktivisme? Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh individu. Antaranya, McBrien and Brand 1997 menyatakan bahawa konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat bahawa setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Seterusnya, menurut Ozubel 1968 mengatakan bahawa pendekatan konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran kreatif dan inovatif. Kita teruskan dengan tokoh pelopor konstruktivisme, antaranya Lev Vygotsky, John Dewey, Jerome Bruner dan Jean Piaget. Lev Vygotsky ialah tokoh pelopor konstruktivisme yang paling utama. Kita teruskan dengan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pengaplikasian teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran mampu mewujudkan proses pembelajaran yang berpusatkan murid, iaitu berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Berikut merupakan kaedah dan teknik pembelajaran yang mengaplikasikan teori konstruktivisme dalam konteks pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, project-based learning yang menggalakkan kefahaman pelajar untuk meneroka, membuat penilaian, mentafsir dan mensintesis maklumat dengan cara yang bermakna. Yang kedua, problem-based learning merupakan pembelajaran yang berasaskan penyelesaian masalah. Satu situasi diberikan mengikut konteks murid untuk membolehkan murid berfikir dan berbincang tentang cara-cara bagaimana masalah dapat diselesaikan. Seterusnya, gallery walk, strategi pembelajaran melalui kaedah perbincangan yang memberi ruang kepada murid untuk lebih memahami tentang sesuatu perkara atau topik dalam pembelajaran. Saya kongsikan bagaimana saya mengaplikasikan teori pembelajaran konstruktivisme dengan menggunakan strategi gallery walk bagi mata pelajaran pendidikan Islam bidang jawi kelas 5 jenis. Kaedah pelaksanaan, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang kecil di mana setiap kumpulan akan diberikan tugasan untuk menghasilkan diorama dengan tema yang berbeza. Seterusnya, pelajar akan berbincang dalam kumpulan masing-masing tema apa yang akan mereka hasilkan. Seorang murid akan dilantik sebagai ketua kumpulan untuk menerangkan hasil kerja kumpulannya. Kemudian, setiap kumpulan akan bergerak dan melihat hasil kerja kumpulan lain. Guru pula haruslah memastikan bahawa wujudnya perkongsian atau sesi soal jawab antara wakil kumpulan dan kumpulan yang datang melawat. Seterusnya,
Gambar menunjukkan proses kerja pelajar. Gambar di atas merupakan proses kerja dalam menghasilkan diorama mengikut tema seperti yang telah dibincangkan dalam kumpulan masing-masing, manakala gambar di bawah menunjukkan hasil kerja yang telah siap. Dan yang terakhir, implikasi teori konstruktivisme melalui strategi gallery work. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap strategi aktiviti gallery work yang telah diaplikasikan dalam sesi pengajaran, saya mendapati penglibatan pelajar akan lebih aktif. Mereka menggunakan minda secara aktif untuk membandingkan maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk mencapai kefahaman. Pelajar juga dilihat aktif dalam sesi pembentangan setiap kumpulan serta menjawab semua soalan yang dikemukakan. Selain itu juga, pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan pelajar, iaitu keseluruhan persekitaran adalah berfokuskan kepada pelajar. Aktiviti pembelajaran yang berpusatkan pelajar lebih banyak menyediakan peluang untuk pelajar membina pengetahuan, menurut Bomik 2015. Manakala guru pula bertindak sebagai pembimbing atau mereka bentuk bahan pengajaran. Berbeza dengan pengajaran secara tradisional di mana pembelajaran adalah berpusatkan guru dan semua perkara dilakukan oleh guru. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.